Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ni kita sambung lagi, masih lagi bab 1, nombor nisbah. Okay, kita tengok tajuk kita hari ni adalah mengenal dan memperihal nombor nisbah. Okay, apa itu nombor nisbah? Okay, tengok tajuk yang pertama ni, apa itu nombor nisbah? Nombor nisbah, nombor yang boleh ditulis, nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Anak-anak, dalam bentuk pecahan, iaitu P per Q. Ini kita panggil per lah. Dah biasa tengok kan? P per Q dalam keadaan P dan Q ialah integer di mana Q tidak boleh sama dengan kosong. Di mana Q ini tidak sama dengan kosong. Maka nombor ini disebut sebagai nombor nisbah. Okay, contoh lain. Apa lagi? Nombor nisbah yang kamu pernah tengok. Yang berbentuk PQ. P per Q. P per Q. Okay, ini adalah nombor nisbah. Dengan syarat Q ni apa? Q ni kita panggil dia apa? Penyebut. Okay, penyebut. Penyebut ini tidak boleh sama dengan kosong. Okay, kalau sama dengan kosong, dia bukan nombor nisbah. Okay, apa contoh nombor nisbah yang lain yang boleh kamu nyatakan di sini? Okay, apa dia? Ingat lagi tak? Okay, apa? Contoh nombor lain. 4/5. Ini adalah nombor nisbah. Okay, lagi. 2/7. Lagi. 1/3. Ini adalah semua ni adalah nombor nisbah. Itu adalah nombor nisbah. Okey, faham ya semua? Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok dekat sini kita nak selesaikan nombor nisbah yang ada di sini. Contoh 16, selesaikan setiap yang berikut. Kita nak buat standard pembelajaran membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi. Okey, ingat lagi tak tertib operasi? Ni dia, tertib operasi ni. Okey, tertib operasi ni kamu kena ingat yang pertama kita buat kurungan, tengok operasi darab dan bahagi, baru kita tengok operasi tambah dan juga tolak. Okey, kita tengok dulu soalan A. Okey, soalan dia. Negatif 0.4 tambah dengan 1/2 darab dengan negatif 1/8. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, kita tengok di sini penyelesaian dia. Okey, negatif 0.4. Okey, negatif 0.4 ni dia tukar kepada pecahan. Dia dapat negatif 4/10. Okey, tambah dengan 1/2 ini kita tukar kepada pecahan tidak wajar. Dia akan dapat 3/2. Macam mana dapat 3/2? 1 darab dengan 2 tambah dengan 1. Okey, ini pelajaran sekolah rendah sepatutnya kamu dah kuasai. Okey, darab dengan negatif 1/8. Okey, tengok dekat sini. Okey, dah dapat jawapan macam ni. Kita tengok dekat sini. Yang mana kita kena selesaikan dulu? Okey, disebab di sini ada operasi darab, kita kena selesaikan yang darab dahulu. Yang ni dulu ya. Selesaikan yang ni. Maka 3/2 darab dengan negatif 1/8. Okey, kita darabkan. Dia akan dapat negatif 3/16. Okey, lepas tu yang negatif 4/10 ini kamu kena salin semula ke bawah. Jangan kamu tinggalkan dia. So, dia akan dapat negatif 4/10 di sini. Tambah dengan negatif 3/16. Okey. Kemudian, step yang seterusnya. Okey, step ni. Okey, yang ni disebabkan bawah dia tidak sama. Kita samakan penyebut dia. Samakan penyebut dia 16 dengan 10 ini. Kita dapat penyebutnya 80. Maka positif ini dengan negatif ini dia jadi satu simbol iaitu negatif. Positif darab negatif dapat negatif. Maka negatif 32/80 tolak 15/80. Jika penyebutnya sama baru kita boleh selesaikan. Negatif 30 tolak negatif 15 dapat negatif 47/80. Okey, ini cara dia. Ini step yang sepatutnya kamu kena buat untuk selesaikan soalan begini.
Okey, kita tengok rujuk pada soalan B. Soalan dia, negatif 18 darab dengan, positif 18 darab dengan negatif 7/12 tambah dengan 1/5. Okey, kurungan di sini bahagi dengan 0/3. Okey, bila ada masuk kurungan di sini, kita kena selesaikan yang berada di dalam kurungan. Okey, tengok yang dalam kurungan, 18 darab 7/12. Okey, 18 dengan 7/12 ini kita boleh bahagi dengan sifir. Okey, ini boleh kita kecilkan. Kita akan dapat macam ni. Kemudian, tambah dengan 1/5 ini tukar kepada perpuluhan. Dia dapat 3/2. Okey, 3/2 bahagi dengan 3/10. Okey. Jadi, kita dapat di sini 18 dapat 3 kan? Okey, 3 darab 7 dapat negatif 21/2 tambah dengan 3/2. Okey, bahagi dengan 3/10. Ini bahagi dengan 3/10. Okey, disebabkan ini adalah operasi bahagi, kita tukar kepada operasi darab, kita terbalikkan nombor yang berada di hadapan simbol bahagi. Maka, dia dapat dekat situ 9/1 darab 10/3 sama dengan negatif 30. Okey, boleh ya? Okey, kita teruskan. Okey, ini kita nak buat penyelesaian masalah. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah? Okey, kita tengok soalan yang diberi. Wang simpanan Noriah ialah RM120. Okey, dia simpan RM120. Okey, dia menderma 3/8 daripada wang simpanannya kepada mangsa banjir. Kemudian dia membeli sepasang kasut berharga RM25.60. Hitung baki wang yang Noriah masih ada. Okey, so dia dah belanja daripada duit yang dia ada. Asalnya duit dia RM120. Okey, kita tengok dulu yang pertama, wang yang didermakan. Okey, dia derma berapa ringgit? 3/8 daripada RM120. Okey, ini yang didermakan. 3/8 daripada RM120 dia dermakan. Okey, kita kira di sini kita dapat RM45. Okey, jadi baki wang yang masih ada. Okey. Nilai wang yang asal RM120 tolak dengan RM45 ini adalah wang yang dia dermakan. Okey, tolak dengan RM25.60 ini adalah wang yang digunakan untuk membeli kasut. Maka kita dapat jawapannya RM49.40. Okey, ini jawapan dia. Dan ini adalah nilai wang yang tinggal pada Noriah. Okey, so jadi setakat ini saja saya rasa untuk tajuk ini. Okey, jadi kamu tolong nanti saya akan bagi soalan untuk kamu buat latihan. Dan jika kamu ada masalah, boleh hubungi cikgu matematik masing-masing lah untuk penerangan lebih lanjut. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.